Penggantungan keahlian Ketua Penerangan PAS Perlis adalah palsu. UMNO Johor sifatkan PAS parti gila talak dan suka poligami. SPRM sahkan anak-anak Dr. Mahathir telah isytihar harta. PAS janji tidak akan tutup Genting Highland sekiranya berjaya tawan Pahang. Hassan Karim sifatkan MOU peruntukan mandulkan peranan pembangkang. Calon PN didakwa tidak bersedia hadapi soalan berkaitan masalah banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan mengesahkan kenyataan berkaitan penggantungan keahlian Ketua Penerangan PAS Perlis Saifizi Saidun adalah palsu. Katanya sebarang tindakan menggantung keahlian masih dalam pemerhatian parti. Terdahulu tular satu kenyataan media mengenai tindakan disiplin terhadap Saifizi kerana memberi ucapan yang didakwa tidak berintegriti dan amanah pada Muktamar Tahunan PAS ke-70 di Pahang baru-baru ini. Kenyataan media yang tular itu turut memaklumkan Jawatankuasa Disiplin PAS sudah mengambil keputusan untuk menggantung keahlian Saifizi sehingga ke satu tempoh yang akan ditentukan. Sinar Harian pada 14 September lalu melaporkan seorang perwakilan PAS mempersoalkan kesungguhan parti itu dalam memperjuangkan nilai integriti dan amanah. Perwakilan dari Perlis Muhammad Saifizi berkata, ini kerana hingga kini tiada sebarang laporan atau perancangan diterima daripada Badan Perhubungan PAS Negeri maupun PAS Pusat berkaitan isu Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli dan anaknya Muhammad Syafiq yang terpalit dengan salah guna kuasa. UMNO akui pengalaman parti itu bekerjasama dengan PAS dalam gabungan muafakat nasional sebelum ini cukup pahit. Kenyataan itu disahkan tertulis dalam satu hantaran di Facebook milik Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Nur Jazlan Muhammad. Dia berkata UMNO telah belajar dari kesilapan lalu dan tidak akan terjerumus ke lubang yang sama bagi kali yang kedua. Bahkan beliau juga menyifatkan UMNO tidak terdesak dan bernafsu untuk bersama PAS lagi. Nur Jazlan berkata Abdul Hadi sebenarnya cuba kelentong berhubung siapa yang meninggalkan MN. Sehubungan itu Nur Jazlan mencabar PAS supaya mendedahkan pemimpin partinya yang bukan daripada kumpulan atau penyokong Ahmad Zahid yang terlibat dalam perbincangan penyatuan orang Melayu Islam dan Bumiputera seperti yang didakwa itu. Dua anak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sudah mengisytiharkan harta mereka kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata Tan Sri Mohzani dan Mirzan masing-masing mengisytiharkan harta mereka dalam tempoh ditetapkan Badan Pencegahan Rasuah itu. Bulan lalu SPRM dilaporkan memberi tambahan sebulan lagi kepada Mirzan dan adiknya Mohzani untuk mengisytiharkan aset masing-masing selepas diberi lanjutan sama pada Mei lalu. Mirzan dan Mohzani diarahkan SPRM pada Januari lalu mengisytiharkan aset mereka sejak 1981, tahun di mana Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Siasatan dijalankan mengikut Akta SPRM 2009, juga Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Mengulas lanjut, Azam berkata pihaknya kini masih berhubung dan berkomunikasi dengan Peguam Mirzan serta Mohzani untuk mendapatkan maklumat tambahan serta penjelasan membabitkan pengisytiharan itu. Jom sertai peraduan bersama Netstep TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu.
dan jawab dua soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dan anda perlu screenshot di YouTube kemudian hantar kepada WhatsApp kami di nombor 017-796-6978 pada hari Jumaat selepas berita petang. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Apakah tajuk video Netstab News yang mendapat tontonan tertinggi pada 9 hingga 13 September 2024? Siapakah pengarah pilihan raya BN di Dun Mahkota? Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen Netstab News edisi petang Jumaat 20 September 2024. Ingat, screenshot jawapan di ruangan komen YouTube kemudian hantarkan ke WhatsApp kami. Berikut adalah pemenang mingguan pada 13 September 2024. Terima kasih kerana setia bersama kami. Perikatan Nasional tidak akan menutup Genting Highland, sebaliknya hanya bertindak untuk menghentikan aktiviti perjudian di kawasan tarikan pelancong itu. Suruhjaya PAS Pahang Datuk Rosli Abdul Jabbar berkata demikian susulan persoalan yang diajukan oleh wartawan di mana beliau diminta mengulas berkaitan hasrat PN sekiranya parti itu berjaya merampas Pahang. Mengulas lanjut, beliau menyifatkan tiada keperluan untuk pusat perjudian masih beroperasi dan ingin melihat sejauh mana kebolehan untuk tidak membenarkan aktiviti judi di Genting Highlands itu melalui peraturan dan undang-undang. Kata Rosli, aktiviti perjudian memberikan kesan negatif yang besar termasuk pengabaian rumah tangga, penceraian serta jenayah lain yang sering dikaitkan dengan ketagihan judi. Sementara itu, beliau turut menyelar kenyataan pengerusi DAP Pahang yang disifatkannya sebagai penghinaan kepada umat Islam demi membela pusat perjudian. Sebelum ini, pengerusi DAP Pahang Lee Chin Chen berkata, tindakan menutup premis judi di Genting Highlands boleh menjejaskan ekonomi termasuk sumber pendapatan umat Islam yang bekerja di kawasan destinasi pelancongan itu. Draft Memorandum Persefahaman MOU berkaitan penyaluran peruntukan oleh Kerajaan Persekutuan didakwa mengikat peranan dan fungsi Ahli Parlimen Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata, apabila kesemua ahli parlimen sama ada pihak kerajaan, pembangkang maupun bebas menandatangani dokumen angkat sumpah di hadapan Speaker atau Yang di-Pertua Dewan Rakyat, golongan berkenaan tidak perlu berbuat perkara sama terhadap MOU. Menurutnya, sifat MOU itu akan memandulkan dan peranan pembangkang di Parlimen malah hilang kebebasan untuk berperanan sebagai satu kuasa efektif bagi melakukan semak imbang terhadap kerajaan. Sebelum ini, media melaporkan sehari selepas pembangkang sebulat suara menolak MOU berkaitan penyaluran peruntukan kepada ahli Parlimen PN, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof tampil mendedahkan dua draft sebenar dokumen yang masih menjadi kontroversi itu. Jelas beliau tindakan tersebut dibuat bagi membolehkan rakyat menilai sendiri dakwaan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengenai perjanjian terbabit adalah tidak berasas sama sekali. Calon Perikatan Nasional Haizan Jaafar bagi pilihan raya kecil Dun Mahkota didakwa berdepan dengan soalan-soalan berkaitan usaha tebatan banjir di Kampung Bentong, Kluang ketika berkempen. Menurut Haizan, pemilik salah sebuah rumah berdekatan Sungai Melantai berungut pihak berwajib dan ketua kampung gagal menyelesaikan masalah banjir di kawasan itu. Beliau kemudian berkata akan memberi bantuan namun dilihat tidak bersedia ketika ditanya wartawan berkenaan apa usaha yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan masalah itu yang sudah ada sejak 2 dekad lalu. Beliau turut meminta bantuan bekas Ketua Kampung Zailan Kadir untuk memberi jawapan bagi pihaknya. Zailan berkata banjir kerap berlaku sejak 2004 dan sangat menjejaskan kehidupan penduduk, namun tiada perkembangan dalam proses pembinaan kolam tadahan banjir di kawasan itu. Haizan bagaimanapun menegaskan beliau akan memenuhi janjinya untuk menyelesaikan masalah banjir di situ.
Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Kila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.